Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Okay, untuk hari ini kita masih lagi dalam tajuk 6 iaitu seni kerah batik. Sebelum ni cikgu dah bagi modul untuk awak semua siapkan. Jadi untuk hari ini cikgu buat sedikit penerangan ringkas lah. Okay, cikgu minta semua bersedia dengan buku teks masing-masing. Okey, pertama sekali kita tengok standard kandungan. Okey, yang pertama pemahaman terhadap prinsip seni batik. Maksudnya awak akan memahami tentang prinsip dalam seni batik yang kita pelajari lah. Okey, yang kedua, eksplorasi dan aplikasi proses seni batik bagi pengukuhan pemahaman terhadap prinsip asas seni batik. Yang ni lebih kepada aktiviti praktikal. Untuk masa sekarang ni mungkin kita tak dapat laksanakan lah. Cuma kita akan cari inisiatif macam mana awak boleh tonton video ke ataupun ada cara lain lah, nanti cikgu akan maklum balik. Okay, yang ketiga, penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam pencernaan tugas. Sama juga yang aktiviti tadilah. Maksudnya awak akan buat satu idea daripada awak lah, motif ke, dari segi corak, kombinasi corak ke. Okay. Yang keempat, penghayatan terhadap hasil produk seni batik dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Okay, yang ni lebih kepada sesi kritik. Okay, maksudnya awak memperjelaskan lah kalau awak hasilkan motif batik tu kenapa, fungsi dia apa. Itu 4 standard kandungan untuk tajuk inilah. Okey, seterusnya kita masuk kepada persepsi seni. Yang ni yang pertama tadilah awak memahami. Okey, yang pertama dia punya standard pembelajaran, murid boleh menjelaskan prinsip asas seni batik. Yang kedua, mencerahkan jenis seni batik. Yang ketiga, mengenal pasti alatan dan bahan seni batik. Yang keempat, mengkategorikan motif seni batik. Dan last sekali, menerangkan proses seni batik. Okey, ada 5 kat situ. Awak akan fahamlah untuk hari ni. Okey, seterusnya kita masuk pengenalan batik. Yang pertama, pelajar perlu tahu apa itu definisi ataupun maksud batik. Secara ringkasnya, batik adalah proses melilin dan mewarnakan kain putih. Ada satu istilah, perkataan batik tu sendiri berasal dari perkataan titik. Sebab masa mencanting kita bermula dengan titik. Maksudnya proses titik-titik last sekali dia terciptalah nama batik. Itu kalau ikut yang Indonesia punya definisi lah. Okey. Yang kedua, kraf batik menggunakan gabungan bahasa seni visual seperti irama pergerakan, kepelbagaian, penegasan, harmoni, keseimbangan dan warna yang menarik. Yang ni cikgu akan terangkan lepas ni secara terperinci lah. Kita tengok contoh dalam buku teks. Okey, yang ketiga, kesempurnaan seni batik dapat dilihat pada ketepatan cantuman garisan lilin dan ketelitian dalam sapuan warna. Okey, seterusnya, ini yang cikgu katakan tadi, penggunaan bahasa seni visual. Kita guna unsur seni dan juga prinsip rekaan. Okey, kalau kita tengok contoh yang pertama, rujuk pada buku teks masing-masing. Okey, yang pertama tu, yang ke atas tu, prinsip kepelbagaian. Okey, apa penerangan dia? Kepelbagaian warna menghasilkan corak batik pelangi yang menarik. Kita tahu batik pelangi ni dia menggunakan warna yang pelbagai lah, gabungan warna-warna yang menarik. Jadi kat situ mengaplikasikan prinsip kepelbagaian. Okey, penggunaan warna yang kontra menimbulkan lagi keindahan batik. Bila guna warna yang pelbagai, dia akan menimbulkan kontra bila kita gunakan warna dari warna dari kumpulan yang berlainan. Contoh, warna sejuk kita gabungkan dengan warna panas. Kat situ kita apply lagi prinsip kontra. Okey, teknik ikatan yang digunakan akan menghasilkan kesan irama dan
pergerakan. Ada 3 dekat situ prinsip yang kita gunakan, iaitu kepelbagaian, kontra dan juga irama pergerakan. Okey, itu gambar yang pertama. Okey, yang kedua, yang prinsip harmoni tu, okey, penggayaan motif yang berulang menimbulkan kesan harmoni yang menarik. Kita tahu harmoni itu adalah ulangan corak yang sama. Jadi kebanyakan batik pun ada diulang corak yang sama. Jadi kat situ motif tersebut telah mengaplikasikan prinsip harmoni. Okey, penggunaan rupa yang seimbang juga menimbulkan keindahan seni batik. Okey, kat situ juga ada keseimbangan, prinsip keseimbangan. Maksudnya dia susun tu secara tersusun, jadi ada keseimbangan, sama ada imbangan simetri ataupun imbangan tidak simetri. Okey, yang seterusnya, kain batik tu, prinsip penegasan tu, okey, terdapat prinsip penegasan pada bahagian tertentu batik. Contohnya, penegasan kain sarung terletak pada bahagian kepala kain. Okey, penegasan apa dia? Cikgu dah ulang banyak kali. Penegasan ni benda yang diberi tumpuan ataupun fokus. Kalau kain batik tu biasanya coraknya sama je, kecuali ada satu bahagian, di bahagian kepala tu dia berlainan. Jadi apabila kita tengok pada keseluruhan corak kain batik tu, kita akan fokus pada bahagian yang berlainan tu. Itu kita namakan penegasan. Okey, seterusnya, kain batik yang bawah tu, yang prinsip irama pergerakan tu, kita tengok jalinan pada batik lukis menimbulkan kesan irama dan pergerakan. Begitu juga dengan bahagian daun dan batang yang dilukis seakan-akan meliuk serta menjala. Jalinan ini mempamerkan kelembutan dan kehalusan seni batik. Okey, kepelbagaian motif dan warna yang digunakan menghasilkan kesan yang menarik. Okey, seterusnya kita tengok pada bahagian kain batik. Okey, yang ni dah banyak kali dah kita buat latihan. Saya harap pelajar boleh kenal pastilah bahagian-bahagian, sebab kebiasaannya kalau sebelum-sebelum ni soalan bahagian kain ni memang selalu keluar. Jadi tolong alert lah. Okey, yang pertama kita tengok kat situ, dia ada 5 bahagian. Yang pertama dia ada kepala kain, pengapit kepala kain, badan kain, gigi kain dan kaki kain. Okey, kepala kain biasanya dia corak yang sedikit. Kalau kita tengok pada hamparan tu, dia lebih kurang 1/3 lah daripada kain batik tu adalah kepala kain. Biasanya dia guna corak pucuk rebung yang 3 segi tu, yang biasa dia gunalah. Okey, pengapit kepala kain dia berada di kiri dan kanan kepala kain tu sendiri. Kalau tengok contoh tu yang menegak tu lah, kiri dan kanan tu, itu kita namakan pengapit kepala kain. Okey, badan kain yang bahagian yang paling besar lah. Biasanya motif dan warnanya disesuaikan dengan motif bahagian kepala dan pengapit kepala kain. Okey, gigi kain dan kaki kain berada di atas dan bawah, tapi beza dia, kaki kain ada corak bunga-bunga sikit lah, yang line kat atas tu. Tapi kalau gigi yang paling atas dan paling bawah sekali, itu gigi kain. Okey, cikgu harap boleh alert dengan bahagian-bahagian ni. Tolong hafal, tolong ingat. Okey, itu selesai untuk bahagian kain batik. Okey, kita tengok pula motif batik. Motif ni corak lah. Okey, maksudnya corak kita tu, kita bermotifkan apa, bersumber ilhamkan apa. Okey, untuk batik dia ada 5 motif. Okey, yang pertama kita ada flora. Motif flora ni motif yang sangat popular lah, sangat banyak digunakan dalam penghasilan batik. Okey, ada motif fauna, geometri, abstrak dan esen. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, yang pertama kita tengok motif flora. Rujuk buku teks anda. Okey, terdapat pelbagai jenis motif batik yang menarik dan mengikut cara pengguna di Malaysia. Motif yang sering digunakan berunsur flora, fauna, geometri dan abstrak. Motif-motif ini disusun secara berdiri, kisi-kisi,
berjalur dan melintang dan menyerong. Okey, kalau tengok kat situ ada contoh-contoh Okey, unsur flora yang menjadi motif batik seperti bunga. Selain daripada, kita jangan had pada bunga dia ada juga ranting, ada pucuk, putik, kuntum bunga. Itu semua dikategorikan sebagai motif flora. Okey, boleh tengok pada buku masing-masing. Okey, kalau tengok contoh yang pertama tu nombor 1, nama dia pucuk rebung Okey, yang kedua daun Siti Fatimah, yang ketiga bunga teratai, keempat pohon ara, kelima bunga mawar, dan keenam bunga telepok. Okey, itu motif flora, bunga-bunga, bunga-bunga, daun-daun, ranting, dahan. Okey, yang berkaitan dengan pokok lah. Okey, seterusnya motif fauna. Okey, motif fauna ni sebenarnya kalau dekat Malaysia kita jarang guna motif fauna ada tetapi tak banyak lah. Okey. Jadi kita tengok situ, unsur fauna terdiri daripada motif serangga dan haiwan. Contohnya macam burung, ayam, kupu-kupu, sayap burung, siput dan sebagainya. Okey, kalau tengok contoh yang pertama tu burung. Sebenarnya motif burung sendiri dia banyak. Rama-rama pun boleh banyak. Dia banyak corak lah. Kalau tengok yang ni dia bagi contoh sahaja. Okey, siput. Yang kelima siput tu menjalar macam tu je. Okey, itu adalah motif siput. Okey, seterusnya motif geometri. Okey, kita tahu kalau geometri ni dia lebih kepada motif yang bersudut lah, bulat, petak, tiga segi, yang ada sudut. Yang ni biasanya terhasil bentuk-bentuk geometri yang disusun secara menegak, ikut kreativiti lah. Situ ada contoh, boleh tengok boleh tengok dekat buku masing-masing. Okey, motif abstrak. Motif abstrak pula dia lebih kepada olahan daripada motif flora dan fauna sendiri. Tapi dia olah secara bebas lah. Abstrak kita tahu benda yang bebas Okey, seterusnya motif isen. Motif isen ni adalah motif, kita kenali juga motif sebagai motif pengisian. Biasanya dia kecil-kecil lah. Biasanya kalau motif isen ni pada kain batik, kain sarung. Menghiasi di latar belakang kain sarung tu. Okey Ada contoh kat situ. Boleh tengok lah. Cantil, sirapan, cecek-cecek. Okey, namanya memang agak unik tapi awak kena hafal lah. Kena ingat lah. Boleh bezakan antara satu sama lain. Okey, selesai untuk motif batik. Kita terus kepada teknik batik. Teknik batik ni cara kita nak hasilkan batik menggunakan teknik apa? Kaedahnya macam mana? Okey, dia ada 4 kat situ. Okey, yang pertama batik pelangi. Kita kenali juga batik pelangi ni batik ikat dan celup. Sebab proses dia kita kena ikat dan kita kena celup. Okey, yang kedua batik lukis. Juga dikenali sebagai batik canting. Sebab batik lukis ni dia menggunakan peralatan canting untuk melukis motif tu. Okey, yang ketiga kita ada batik blok ataupun kita kenali juga sebagai batik chop ataupun batik terap. Okey, yang last sekali batik screen. Kita akan pergi satu persatu Okey, batik pelangi. Batik pelangi ni adalah batik yang tertua di Malaysia yang diperkenalkan oleh Minah Pelangi dari Terengganu dan Haji Cik Su dari Kelantan. Kita sedia maklum, batik ni sangat popular di dua negeri ni, Terengganu dan Kelantan. Sebab tu pelopornya pun adik guru dia pun berasal dari Terengganu dan Kelantan. Untuk craft, pelajar kena tahu orang yang sangat mahir dalam sesuatu craft tu kita kenali sebagai adik guru. Okey. Seterusnya tidak menggunakan batik pelangi, tidak menggunakan lilin. Dia hanya menggunakan teknik ikat dan celup. Ikat macam mana kain tu? Secara simpulan, ikatan, lipatan ataupun jahitan. Asalkan dia diikat lah. Okey, pewarna yang digunakan sama ada dua kat situ, Remazol ataupun Naptol. Remazol ni, bila kita guna Remazol, kita perlu melalui proses mematikan warna. Tapi kalau kita guna lagi satu pewarna, iaitu Naptol, kita tak perlu melalui proses mematikan warna lah sebab dia tidak melunturkan warna tersebut. Okey,
Itu batik pelangi. Kita tengok pada alat dan bahan dalam proses batik pelangi. Okey, untuk batik pelangi ni dia punya bahan paling simple lah, paling mudah. Sebab tu kalau kita di sekolah, kita berpeluang untuk buat aktiviti, cikgu lebih suka kita adakan batik pelangi, kita buat batik pelangi sebab prosesnya sangat ringkas dan senang lah. Okey, yang pertama mesti ada kain kapas ataupun kain putih lah. Okey, kena ingat kain kapas, kain putih ni sebelum kita melukis motif, kita perlu basuh terlebih dahulu. Sebab untuk kita hilangkan kanji pada kain tersebut, bila kanji tu hilang, proses nak mewarna tu senang sebab kain tu dah dalam keadaan lembut. Okey, yang kedua perlu ada tali, benang ataupun getah untuk mengikat kain tadilah ikut kreativiti kita. Okey, yang ketiga kena ada pewarna. Yang keempat, sodium silikat. Ini adalah alat untuk mematikan warna. Bahan yang kita gunakan untuk mematikan warna. Nama dia sodium silikat. Tolong ingat, sodium silikat untuk matikan warna batik. Okey, dan yang terakhir kena ada berus, guli dan pisau. Berus tu untuk kita warna pada bahagian-bahagian yang kita ikat tu. Kalau bahagian lain kita celup warna, tapi ke bahagian-bahagian yang tingkat yang tersorok sikit tu kita pakai berus lah. Okay, guli ataupun batu kita gunakan untuk orang kata ikatan kita tu kemas. Selain daripada tu, kalau kita guna batu, kesan tekstur batu tu sendiri akan memberi kesan pada corak yang akan terhasil. Dia punya jalinan-jalinan pada batu tu. Okey, dan juga pisau untuk kita buka ikatan tadilah selepas siap. Okey, itu antara alat dan bahan yang digunakan untuk batik pelangi. Kita tengok proses dia pula. Okey, proses penghasilan. Okey, yang pertama, guli atau batu dimasukkan dalam kain dan diikat dengan tali getah. Yang kedua, sediakan bahan pewarna untuk mewarna kain. Okey, yang ketiga, kain diwarnakan secara celupan atau menggunakan berus pada bahagian yang diikat. Okey, yang keempat, kain diwarnakan dengan beberapa warna untuk mendapatkan corak pelangi. Cikgu dah beritahu tadi, biasanya batik pelangi kita guna warna yang pelbagai. Okey, yang kelima, setelah kering, buka ikatan kain dan rendam di dalam sodium silikat untuk matikan warna. Sodium silikat ni dia punya sifat dia punya ni macam cair yang likat pekat, sama ada kita boleh rendam ataupun kita sapu pada kain tersebut terpulang. Okey, biasanya kita akan biarkan selama beberapa jam lah supaya dia menyerap ke dalam kain batik kita tadi. Okey, selepas tu kita cuci kain dengan bersih untuk hilangkan kesan sodium silikat tadi dan juga hilangkan lebihan-lebihan warna. Okey, yang ketujuh, keringkan kain di tempat yang teduh. Untuk batik kita tak jemur di bawah matahari teruslah. Kita keringkan di bawah ikut suhu bilik, di bawah teduhan, biar berteduh. Okey, kalau tidak nanti memberi kesan kepada warna kain tu sendirilah. Okey, dan yang terakhir, hasil batik pelangi siap. Itu sahaja proses penghasilannya. Okey, kita masuk teknik yang kedua. Teknik batik lukis. Ini adalah teknik yang sangat popular dan juga diminati oleh pengguna melalui kombinasi motif tradisional dan juga contemporary. Selain daripada tu, kenapa batik lukis ni menjadi mendapat permintaan yang tinggi? Kerana batik lukis ni ianya lebih eksklusif. Kenapa eksklusif? Sebab dia dihasilkan orang kata guna tangan dan hasilnya biasanya dia punya corak tu special edition lah. Maksud kat situ biasanya satu corak tu dia ada satu corak, dia tengoklah satu corak tu hanya satu je dia buat. Harga dia pun sangatlah boleh tahanlah, sangat mahal berbanding yang lain sebab dia orang kata special punya corak. Okey, kaedah penghasilannya menggunakan canting yang diisi lilin cair untuk melakar corak di atas kain. Seterusnya corak diwarnakan. Okey, alat dan bahan yang digunakan sama macam tadi juga. Kita perlukan kain kapas, kain putih ataupun kain sutera.
Okey, tapi beza dia, dia ada pemidang. Pemidang ni adalah meja yang tanpa pelapik lah, yang panjang, macam bingkai kayu gitu. Lepas untuk kita regangkan kain yang kita nak lukis corak tadi. Okey, lepas tu canting. Canting ni alat untuk kita isi lilin cair untuk kita lukis motif di atas kain tu lah. Okey, yang keempat kita ada soda ash. Ini yang baru. Tadi tak ada kan soda ash. Okey, ini soda ash apa dia punya fungsi? Soda ash ni adalah untuk tanggalkan lilin pada kain. Okey, patutlah yang tadi batik pelangi tak ada soda ash sebab batik pelangi kita tak guna lilin. Okey, seterusnya damar dan lilin. Damar dan lilin ni kita cairkan lah. Okey, kita terpaksa masukkan damar dalam lilin supaya lilin kita ni tidak mudah patah dan memudahkan juga proses untuk mencanting. Itu fungsi damar dalam lilin. Tapi kalau ikut sekarang ni dah ada lilin yang siap dicampur dengan damar. Jadi kita sekadar hanya cairkan. Tapi kalau kita ada lilin putih, kita terpaksa tambah dengan damar juga. Okey, seterusnya sodium silikat sama macam tadi untuk matikan warna. Lepas tu kena ada dapur dan periuk untuk kita cairkan lilin. Ada pewarna remazol dan ada berus serta span. Berus untuk kita warnakan corak-corak motif. Span biasanya kita guna untuk kita warnakan latar belakang yang kawasan yang besar lah. Itu alat bahan untuk batik lukis. Okey, proses dia. Yang pertama, kain dipasang pada pemidang dan diregangkan. Pastikan kain tu memang regang lah supaya proses melukis, mencanting dan juga mewarna berjalan dengan lancar. Okey, yang pertama regangkan, lepas tu kita lakar corak menggunakan pensel terlebih dahulu sebelum kita canting menggunakan lilin. Okey, yang kedua, panaskan lilin. Sediakan canting mengikut saiz. Dia ada banyak saiz canting ni. Dia ada lubang yang kecil, ada lubang yang besar. Dia bergantung kepada corak dan juga jenis kain yang kita gunakan. Kalau corak tu besar, kita boleh guna canting yang lubang dia besar. Tapi kalau corak dia kecil-kecil, rapat-rapat, kita kena guna canting yang lubangnya halus supaya tidak merebak merata lah. Okey, yang ketiga, mulakan proses mencanting ikut lakaran pada kain. Pastikan garisan dicantum dengan kemas. Maksudnya lilin tu kena tercantum elok supaya bila kita mewarna, warnanya tidak terkeluar. Fungsi lilin tu sendiri dia untuk membezakan warna dengan warna lah. Tak nak bagi bercampur. Okey, yang keempat, warnakan corak mengikut warna pilihan serta kreativiti pencanting. Yang kelima, dah siap warna semua. Okay, kita rendam dalam larutan sodium silikat untuk matikan warna. Sama macam tadi juga. Beberapa jam kita rendam. Lepas tu kita cuci dengan air bersih untuk hilangkan kesan sodium dan juga lebihan warna. Okay, selepas daripada tu, dah siap basuh cuci semua. Kita kena rebus kain tadi dengan air panas yang dicampur dengan soda ash. Untuk apa? Untuk tanggalkan lilin pada kain. Bila lilin tertanggal, kain tu dia akan, kawasan yang kita letak lilin tu, dia akan jadi warna putih lah. Tinggal warna putih kat situ. Jadi nampak dia punya line-line dia lah kat situ. Okey, dan last sekali, hasil batik canting siap. Itu proses untuk batik lukis. Cikgu harap semua jelas. Boleh rujuk buku lah. Takut kan dengar cikgu bercerita secara teori ni, takut tak boleh nak imagine. So rujuk buku sekali. Okay, kita pergi pada batik yang ketiga. Batik blok. Okay, batik blok ni dihasilkan menggunakan blok atau sarang. Blok ni alat corak, iaitu kita buat dalam bentuk blok ataupun sarang. Biasanya kita guna besi atau tembaga. Kayu, pada zaman sekarang kayu kita dah tak guna dah. Biasanya blok ni
terdiri daripada diperbuat daripada besi ataupun tembaga lah. Lagi elok dia punya blok tu. Okey. Kini blok yang dihasilkan lebih kemas, lebih halus dan tinggi nilai seninya. Okey, batik blok melibatkan penggunaan meja terap yang diperbuat daripada kayu atau logam yang diisi span. Fungsi span ni adalah untuk menyerap dan menakung air dan dialas dengan plastik. Okey, meja terap tu kita kena letak span yang kita dah basahkan dengan air. Baru kita alaskan dengan plastik dan kita letak kain yang kita nak chop tadi. Okey, fungsi span tu sendiri basah supaya bila kita chop lilin panas pada kain, lilin tu dia cepat mengeras. Sebab span tadi sejuk kan, jadi dia untuk mempercepatkan proses lilin tu sejuk lah. Itu fungsi span yang berisi air tu. Okey. Alat dan bahan yang digunakan untuk batik blok sama juga macam tadi, kena ada kain kapas, kain putih atau kain sutera. Okey, yang kedua, yang ni paling utamalah, kena ada blok ataupun sarang. Motif yang kita nak chop tu kena ada meja terap, kena ada soda ash, damar dan lilin, sodium silikat, dapur dan kuali leper. Kenapa kuali leper? Sebab kita nak celup blok tu. Jadi kalau kita guna periuk yang kecil, nanti tak muat blok tu. Sebab tu kena guna kuali yang leper. Okey, kena ada pewarna, berus dan span dan juga nebeng. Nebeng ni adalah tempat untuk menutup dapur kita lah, supaya lilin tadi tak terpercik keluar. Okey, proses batik blok. Okey, yang pertama, kain dibentang di atas permukaan meja terap. Okey, pastikan campuran lilin dipanaskan sehingga cair. Okey, permukaan blok dicelup ke dalam lilin panas, kemudian dicap ke atas permukaan kain. Okey, kemudian dah siap chop belaka, kita angkat kain dari meja terap, kita regangkan pada pemidang. Bila kita nak buat proses mewarna, kain mesti bawa ke pemidang dan diregangkan. Tak boleh nak warna di atas meja terap tadi. Sebab kain mesti dalam keadaan yang tergantung macam itulah. Okey, yang kelima, sapu warna pada kain menggunakan span atau berus. Selesai, kain dibiarkan kering pada suhu bilik. Okey, kemudian celup kain ke dalam sodium silikat untuk matikan warna. Okey, sama macam batik lukis juga, rebus dengan air panas yang dicampur soda ash untuk tanggalkan lilin. Okey, lepas tu jemur dan hasil batik blok siap. Okey, selesai untuk batik blok. Cikgu harap faham. Kalau tak faham, tolong tengok buku balik proses dia. Dia lebih kurang je antara satu sama lain dengan batik lukis. Cuma bezanya di awal dia terap corak menggunakan meja terap dan juga blok atau sarang. Okey, yang terakhir. Teknik yang terakhir, batik screen. Okey, batik screen ni dia sedikit complicated, tapi kalau kita tengok ataupun kita dah pernah buat cetakan, dia lebih kurang saja dengan cetakan sutera saring. Tapi beza dia, kalau cetakan kita guna pewarna, tapi untuk batik screen ni masa mencetak tu kita guna lilin sejuk. Okey, tengok dia punya huraian. Okey, berbeza dengan batik lain kerana tidak menggunakan lilin panas, tetapi menggunakan lilin sejuk dan skrin saring sutera untuk memindahkan motif pada kain. Cara dedah imej pada cahaya, itu teknik yang dia gunakan. Okey, kalau yang blok dengan lukis tadi diguna lilin panas, dicairkan lah atas dapur. Tapi kalau yang skrin ni dia gunakan lilin sejuk. Okey, teknik ini dapat menghasilkan imej yang sekata berulang kali dan ianya mudah menarik dan menjimatkan masa. Okey, alat dan bahan yang digunakan, kita kena ada kain macam biasa. Okey,
Lepas tu kita kena ada skrin sutera saring. Skrin sutera saring ni apa? Skrin sutera saring ni adalah pemidang kayu yang dialas, diregangkan dengan kain organdi. Kain organdi ni kain yang nipis lah, kain yang nipis Bila kita tengok yang jarang, yang kita tengok pun dia boleh nampak lah. Okey, lepas tu kena ada light box dan span, meja lampu macam dekat bilik PSV tu, lebih kurang macam tu. Kena ada meja lampu, maksudnya kotak, di dalam kotak tu kena ada lampu yang dipancarkan lampu lah. Okey, soda ash, sodium silikat, lepas tu sekuci boleh rujuk pada buku teks macam mana alatnya. Okey, dia kayu yang ada getah kat bawah tu yang berfungsi untuk meratakan lilin. Okey, lepas tu kena ada lilin sejuk, pewarna, berus, span. Ini yang tak digunakan dalam batik lain. Perlu ada emulsion coater dan juga foto emulsi dan juga table glue. Okey, kita tengok dia punya proses supaya lebih jelas. Okey, yang pertama, motif dihasilkan dalam bentuk digital dan dicetak pada kertas. Maksudnya kita print corak yang kita nak hasilkan pada kain batik kita. Okey, sediakan pemidang skrin. Pemidang skrin tadi yang ada kain organdi tu perlu disapu dengan foto emulsi dan keringkan. Ini untuk proses kita pindahkan corak dari kertas tadi kepada skrin pemidang tu. Kena letak foto emulsi. Foto emulsi ni cecair yang berwarna ungu yang bertindak untuk menghasilkan corak lah bila kita dedah kepada cahaya. Teknik dedah cahaya tadi. Okey, yang ketiga, kertas bercetak motif dibentang di atas light box. Okey, meja yang ada kaca, kita letakkan kertas yang kita print tadi. Okey, lepas tu kita sapu kertas tu terlebih dahulu dengan minyak tanah supaya kesan dia lebih look sinar. Okey, cikgu ulang balik. Kertas pemidang tadi, kertas yang kita print tadi, kita letak di atas light box yang kita nak buat lah. Okey, letak di atas cermin tu. Lepas tu kita letakkan pemidang tadi di atas kertas tu. Bila kita letak, kita mampatkan menggunakan span supaya rapat lah. Okey, dah letak span, kita tutup kawasan light box tu dengan papan lapis supaya cahaya tak masuk ke dalam kotak tu. Okey, boleh rujuk pada buku sekiranya tak jelas. Okey, seterusnya, selesai, kita biarkan beberapa minit lah corak tadi didedahkan pada lampu. Selesai tu, kita cuci, kita keluarkan, kita ambil skrin yang ada pemidang tadi, yang kita letak foto emulsi tadi, kita cuci. Biasanya kita cuci, kita gunakan air yang laju lah supaya foto emulsi tadi dia akan yang tinggal dekat pemidang tu hanyalah corak yang dah didedahkan, corak yang kita transfer daripada kertas kepada pemidang. Okey, selepas tu atas meja kita sapukan dengan gam supaya kita nak lekatkan kain kita sebelum proses mencetak. Okey, dah regang di atas meja. Kita letakkan skrin yang dah bercorak tadi di atas kain. Lepas tu kita letak lilin cair dan kita tarik dengan sekuji. Biar corak tu rata. Okey, seterusnya dah siap semua cetak. Okey, selesai cetak, kita tanggalkan kain atas meja tadi. Lepas tu kita regangkan pada pemidang lah. Pada pemidang kayu untuk proses mewarna. Sama macam proses batik blok tadi. Okey, selepas tu selesai mewarna, kain dibiarkan kering. Lepas tu kita buat
proses yang sama macam batik blok dan juga batik lukis tadi, iaitu sapu sodium, biarkan dan cuci, lepas tu rebus dengan soda ash. Okey, lepas tu jemur pada suhu bilik. Last, siaplah kita punya batik screen. Okey, seterusnya kita tengok contoh produk seni batik. Kalau ikutkan sekarang ni fungsi seni batik ni dah dipelbagaikan. Bukan sekadar untuk pakaian atau fashion semata-mata. Batik telah orang kata dia punya fungsi dah dipelbagaikan lah pada zaman sekarang ni. Kalau tengok contoh tu, ada yang dijadikan sebagai cadar, sarung bantal, beg, kasut, alas meja. Selain daripada dijadikan baju lah. Usaha kerajaan juga, kalau kita tengok sekarang ni, kalau untuk makluman semualah, bagi penjawat awam perlu wajib pakai baju batik setiap hari Khamis. Ini adalah usaha kerajaan untuk memartabatkan kraf batik di negara kita lah, supaya kraf batik ni sentiasa diingati ataupun diletakkan sebagai dimartabatkanlah pada generasi akan datang. Maksud generasi akan datang akan kenali apa itu kraf batik. Okey, jadi itu sahaja untuk tajuk batik. Cikgu harap semua faham lah. Okey, kalau ada apa-apa persoalan, tak faham, tak jelas, boleh PM cikgu ataupun boleh je tanya dalam grup Telegram. Okey. Sebagai aktiviti untuk hari ini, cikgu minta pelajar rujuk buku teks muka surat 168. Okey, jawab soalan subjektif 168. Okey, jawab soalan subjektif nombor 1 sehingga 10. Okey, buat dalam kertas kajang. Lepas tu simpankan dalam fail masing-masing lah. Okey, kalau tengok situ dia punya soalan. Yang pertama, senaraikan motif batik mengikut kategori. Kategori maksudnya dia ada kategori flora, fauna, namakan senaraikan motif-motif batik. Okey, yang kedua, semuanya adalah buku teks. Okey, yang kedua, terdapat pelbagai jenis batik. Jelaskan jenis-jenis batik tersebut. Okey, jelaskan. Batik pelangi tu apa? Batik batik blok apa, batik lukis apa, batik skrin apa. Okey, yang ketiga, motif isen merupakan salah satu jenis motif batik dalam seni batik. Apakah kegunaan motif isen tersebut? Nyatakan contoh motif isen. Sama juga ada dalam buku. Rujuk balik. Cikgu dah bagi tahu tadi. Okey, yang keempat, bagaimana sesuatu motif menjadi tarikan dalam penghasilan kain batik. Cuba fikir. Okey, yang kelima, proses penghasilan batik adalah berbeza mengikut jenis batik. Bandingkan proses penghasilan batik pelangi dengan batik skrin. Okey, awak kena cari perbezaan kat situ antara dua, batik pelangi dan juga batik skrin. Apa beza dia dalam proses penghasilan. Okey, yang keenam, proses penghasilan batik pelangi tidak menggunakan campuran lilin. Jelaskan. Kenapa itu guna lilin? Bagi tahu. Cikgu dah terangkan tadi kan? Okey, 7. Apakah yang berlaku sekiranya sodium silikat tidak digunakan dalam proses penghasilan batik canting? Jelaskan. Apa fungsi sodium tadi cikgu cakap? Kalau tak guna sodium, apa yang berlaku? Cuba jelaskan kat sini. Okey, seterusnya, apakah kegunaan batik selain dijadikan sebagai pakaian? Baru je cikgu terang tadi. Okey, 9. Apakah saingan yang dihadapi oleh batik Malaysia? Rasa-rasanya apa dia? Cuba fikir apa jawapan yang sesuai kat situ. Saingan ni maksudnya okay, kalau kita nak jual tu mungkin orang lebih memilih benda yang lain. Apa dia yang menjadi pesaing tu. Okay, last sekali,
Ini lebih kepada soalan cadangan, maksudnya awak kena fikir bagaimanakah kita dapat mengangkat batik ke peringkat antarabangsa. Berikan cadangan anda. Ini soalan kebat lah. Awak kena fikir macam mana kita nak bawa batik kita ni ke peringkat ke luar negara. Apa cadangan awak? Okey, cuba jawab. Kalau dah siap, boleh hantar kat cikgu snap gambar dan simpan dalam fail masing-masing lah. Okey, kalau tak faham pun boleh PM cikgu. Cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi next class. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.